Bayangkan sebuah kapal emas yang hilang di dasar laut, istana penuh permata yang musnah dalam sekelip mata, dan sungai-sungai yang menyimpan rahsia empayar agung. Semua ini berlaku di tanah kita, Kepulauan Melayu. Persoalannya, adakah semua ini hanya dongeng atau memang wujud harta karun yang masih belum ditemui? Dalam video ini, kita akan bongkar satu demi satu rahsia yang disembunyikan oleh sejarah, legenda dan mungkin oleh penjajah sendiri. Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Studio NS Production. Saya Nazri Saleh, hos anda. Kepada yang baru kenal, channel ini sila like, share, komen dan subscribe kerana banyak cerita menarik yang kontroversi tentang sejarah Melayu. Jangan lupa tekan butang join untuk jadi ahli juga kerana anda akan disajikan dengan cerita rahsia tentang sejarah Melayu yang lebih kontroversi dari biasa. Ini yang menariknya channel ini. Pada video ini, saya akan menceritakan tentang kebenaran kekayaan emas milik Raja Melayu yang tenggelam tanpa dikesan. Adakah semua ini hanya legenda atau kebenaran yang sengaja disembunyikan dari kita? Bayangkan sebuah kawasan yang dikelilingi lautan luas, diapit antara dua benua dan menjadi laluan wajib bagi pelayar dunia. Itulah Kepulauan Melayu, satu wilayah yang sejak berabad lamanya telah dikenali sebagai pusat kekayaan, perdagangan dan ilmu pengetahuan. Dari segi geografi, ia terletak di tengah-tengah Maritime Silk Road yang menghubungkan China, India, Arab dan dunia barat. Namun, keistimewaannya bukan sekadar kedudukan. Bumi ini menyimpan hasil bumi yang luar biasa. Emas, timah, kapur barus, rempah, gaharu dan perak. Pedagang dari seantero dunia pernah beratur untuk sampai ke sini. Dalam teks sejarah barat, wilayah ini sering dikecilkan peranannya. Buku-buku sejarah dunia lebih menumpukan pada Eropah, Mesir atau China. Jarang menyentuh bagaimana Srivijaya menguasai lautan Hindi selama ratusan tahun atau bagaimana Majapahit memiliki armada laut terbesar di Asia Tenggara. Apakah ini satu kecuaian akademik atau disengajakan? Beberapa pengkaji tempatan menyatakan bahawa penjajah mungkin sengaja mengecilkan peranan sejarah Melayu demi menghapus rasa bangga bangsa jajahan terhadap asal-usulnya. Apabila sesebuah kerajaan purba seperti Srivijaya atau Melaka jatuh, logiknya perbendaharaan negara juga musnah atau dijarah. Tapi anehnya, dalam banyak kes, rekod sebenar tentang kemana hilangnya kekayaan itu tidak pernah wujud secara rasmi. Contohnya, kejatuhan Srivijaya tidak meninggalkan arsip kerajaan, tiada catatan perbendaharaan, tiada bangkai kapal. Kejatuhan Melaka pula mencetuskan satu soalan besar. Mengapa Portugis masih menghantar kapal dengan peti harta selepas Melaka ditawan jika semuanya telah dirampas? Adakah ada sesuatu yang disorok lebih awal atau ditanam sebelum musuh sampai? Mitos-mitos seperti peti emas di Gunung Lidang atau makam raja yang dijaga buaya emas bukan sekadar cerita rakyat. Ia mungkin interpretasi lisan kepada tindakan penyembunyian harta yang benar-benar berlaku. Dari sini bermulalah cerita lisan yang hidup hingga hari ini, bahawa di setiap gua, dasar sungai atau di sebalik runtuhan istana purba ada emas yang masih belum ditemui. Bahkan Pulau Nangka, Gunung Tahan, Gunung Jerai, semuanya dikaitkan dengan cerita harta karun yang kononnya dilindungi oleh makhluk gaib atau penunggu alam.
Contohnya, di Perak terdapat legenda kolam buaya emas di Teluk Bakong. Kononnya di dasar kolam berhampiran makam Sultan lama, tersimpan harta karun yang dijaga buaya bersisik emas. Ramai yang telah mencuba menyelam mencari harta di kolam itu, namun hingga kini tiada apa pun ditemui. Sriwijaya, empayar maritim Melayu purba yang wujud dari abad ke-7 hingga ke-13 Masihi. Namun ironinya, tiba-tiba hilang tanpa peninggalan kota. Tiada struktur besar ditemui, tiada tembok kota, tiada istana batu seperti Angkor Wat. Adakah ini kerana kota Sriwijaya dibina dari kayu dan hancur ditelan masa, atau ada sebab lain yang lebih mencurigakan? Pada tahun 2020 hingga 2022, dunia arkeologi dikejutkan dengan penemuan luar biasa dari dasar Sungai Musi, berhampiran Palembang, lokasi yang dipercayai pusat Sriwijaya. Nelayan tempatan menemui ratusan artifak emas, permata, patung Buddha bertatah batu nilam, cincin, rantai dan shilling emas purba. Seorang penyelam menemui sekeping hulu keris yang diperbuat sepenuhnya dari emas dan dikatakan bernilai ratusan ribu ringgit, seolah-olah ada sebuah kota yang tenggelam. Arkeologis British Dr. Sean Kingsley menyatakan bahawa ini mungkin peradaban terapung yang lenyap dalam lumpur dan arus deras sungai. Mengapa Sriwijaya hilang secara senyap dan hanya muncul semula pada abad ke-21? Salah satu teori menyatakan bahawa Sriwijaya adalah kota air, dibina di atas rakit, platform kayu dan rumah-rumah atas tiang. Maka apabila empayar ini tumbang, tiada binaan batu yang kekal seperti tamadun lain. Teori lain lebih menggemparkan, mencadangkan bahawa semasa diserang oleh kerajaan Chola dari India pada abad ke-11, Raja Sriwijaya mungkin telah menenggelamkan khazanah mereka ke sungai untuk mengelakkan ia dirampas. Dan di sinilah bermula legenda harta emas Sriwijaya yang dikatakan dijaga oleh penunggu sungai, buaya besar, ular naga atau makhluk gaib. Legenda rakyat Palembang turut menyebut sungai itu tidak boleh diduga. Tempat raja menyimpan rahsia. Ada pihak yang percaya bahawa Sriwijaya tidak hilang secara kebetulan, tetapi dihilangkan. Sebahagian teori konspirasi mendakwa bahawa penjajah Eropah tidak mahu peradaban Melayu yang agung diangkat semula. Dengan menyembunyikan bukti fizikal, Sriwijaya hanya kekal sebagai nama dalam manuskrip. Beberapa artifak yang ditemui nelayan dipercayai telah dibeli oleh pembeli asing dan tidak didaftarkan, menyebabkan data sejarah terputus. Adakah ini disengajakan? Mungkinkah ada tangan-tangan gaib yang mahukan Sriwijaya terus menjadi mitos, bukan realiti? Dalam diam, pencarian diteruskan, tetapi bukan oleh kerajaan atau universiti. Sebaliknya, oleh rakyat biasa yang percaya sejarah kita masih belum lengkap. Tahun 1673, sebuah tahun berdarah bagi Kesultanan Johor. Kota Johor Lama, pusat pemerintahan diraja selepas kejatuhan Melaka, diserang oleh musuh tradisi, iaitu Kerajaan Jambi dari Sumatera. Serangan ini bukan sekadar pertempuran wilayah, tetapi satu bencana besar kepada warisan Melayu. Menurut sejarawan Barbara Andaya, lebih 4 tan emas telah dirampas oleh Jambi. Jumlah ini bukan sahaja menggambarkan kekayaan luar biasa Johor ketika itu, tetapi juga membangkitkan satu persoalan. Jika 4 tan telah dirampas, berapa lagi yang sempat disembunyikan sebelum kota itu tumbang? Dari serpihan sejarah ini,
lahirlah legenda tentang kapal emas Johor. Dikatakan sewaktu serangan berlaku, pihak istana telah menghantar sebuah kapal rahsia yang membawa muatan emas diraja, senjata warisan dan barangan sakti jauh menyusuri Sungai Johor. Namun kapal itu tidak pernah sampai ke destinasi. Ada yang mengatakan ia karam di muara sungai. Ada yang percaya ia disorok di sebuah gua bawah air. Legenda ini berkembang dari satu generasi ke satu generasi. Bahkan hingga ke hari ini, masih ada orang tempatan yang mempercayai bahawa emas itu wujud dan dijaga oleh entiti gaib. Dari sudut realistik, memang ada logik bahawa sebahagian emas Johor sempat disorok. Seperti kerajaan purba lain, apabila diserang, pihak istana biasanya akan menyelamatkan khazanah diraja terlebih dahulu. Di zaman itu, sungai adalah jalan pengangkutan utama dan kawasan Muara Johor memiliki ratusan anak sungai dan gua semula jadi sesuai untuk persembunyian. Namun tiada satu pun penemuan moden yang membuktikan kapal emas itu wujud secara fizikal. Maka beberapa pakar menyimpulkan bahawa kapal emas itu mungkin hanyalah metafora rakyat, gambaran terhadap kehilangan besar harta Johor yang ibarat satu kapal penuh emas yang tidak akan kembali. Ada teori yang lebih gelap. Beberapa pencari harta percaya bahawa kapal itu mungkin telah ditemui secara senyap oleh individu tertentu atau kumpulan luar. Cerita-cerita mula timbul tentang gerakan penyelaman rahsia di sekitar muara Sungai Johor pada tahun 1980-an. Malah, wujud dakwaan bahawa sebuah syarikat antarabangsa pernah menyewa kawasan hutan berhampiran sungai selama bertahun-tahun atas alasan kajian tanah. Sedangkan beberapa penduduk kampung mendakwa melihat lori mengangkut peti besi besar keluar pada waktu malam. Sehingga kini, tiada dokumen rasmi dan dakwaan itu kekal kabur. Tapi bagi sesetengah orang, kalau tiada apa-apa, kenapa kawasan itu dikawal ketat? Tahun 1511, Kesultanan Melaka, pusat empayar maritim terkuat di Asia Tenggara, akhirnya jatuh ke tangan Portugis pimpinan Afonso de Albuquerque. Tetapi kejatuhan itu bukan sahaja simbol kehilangan kuasa, ia juga kehilangan warisan. Menurut catatan Portugis, Istana Sultan Melaka mengandungi simpanan emas, batu permata, jongkong timah dan senjata diraja yang tidak mampu dibayangkan nilainya. Semua ini dihimpunkan dan dimuatkan ke atas sebuah kapal bernama Flor de la Mar yang dikatakan membawa harta paling besar dalam sejarah rampasan penjajahan. Namun, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Flor de la Mar karam di perairan Sumatera Utara semasa dalam pelayaran pulang ke Goa. Sebuah tragedi luar jangka yang dikatakan berpunca daripada ribut ganas, mengorbankan ramai anak kapal dan, lebih penting, menghilangkan harta Melaka buat selama-lamanya. Inilah titik tolak munculnya mitos harta karun Flor de la Mar. Tetapi ada teori mengatakan kapal itu tidak karam sepenuhnya. Ada yang mendakwa sebahagian kargo diselamatkan oleh Portugis dan dibawa ke Goa atau Lisbon dalam kapal lain dan kisah karam dijadikan alasan untuk menyembunyikan rampasan sebenar. Ada petunjuk dari arkib Portugis lama yang mencadangkan beberapa artifak Istana Melaka pernah dilelong di Goa dan Lisbon, tetapi tiada rekod dari mana ia diperoleh. Kini, 500 tahun kemudian, bangkai kapal Flor de la Mar masih belum ditemui secara rasmi. Tapi inilah
yang menjadikan ia buruan paling mahal di dunia. Dipercayai mengandungi artifak kerajaan Melaka, permata dari India, emas dari Pahang dan barang kebesaran Sultan. Nilainya dianggarkan mencecah lebih USD 3 bilion. Namun, sesiapa pun yang ingin mencarinya akan berdepan konflik yang kompleks. 3 negara, Malaysia, Indonesia dan Portugal, menuntut hak terhadap harta itu. Belum termasuk syarikat operasi antarabangsa yang mahukan bahagian mereka. Ada yang percaya kapal itu sudah ditemui secara rahsia oleh pihak tertentu, tetapi didiamkan kerana soal geopolitik dan konflik hak milik warisan. Setiap kali kerajaan besar runtuh, persoalan pasti muncul. Kemanakah perginya khazanah kekayaan mereka? Tidak mungkin semuanya dirampas penjajah. Tidak semua juga sempat dibawa lari ke luar negeri. Maka timbul satu teori, harta-harta ini disorok di tempat yang dijaga dan bukannya ditinggalkan begitu sahaja. Tempat itu bukan sebarangan. Ia mestilah lokasi yang sukar dicapai, terpencil dan mempunyai penjaga mistik seperti pulau-pulau dan gunung keramat. Inilah akar kepada kisah Pulau Nangka, Gunung Ledang dan Gunung Tahan yang dikatakan menyimpan emas raja-raja terdahulu. Pulau Nangka terletak hanya 17 km dari Kota Melaka, mencetuskan kontroversi apabila sebuah syarikat persendirian diberikan hak eksklusif menggali di situ sekitar 2013 hingga 2014. Mereka menemui 2 keping shilling logam berwarna emas di dalam gua yang dikunci dengan pintu batu. Kononnya peninggalan Kesultanan Melaka. Namun, apabila diuji, logam itu bukan emas, hanya campuran tembaga dan perak. Tapi yang mencurigakan, mengapa ada gua berpintu batu di sebuah pulau kosong? Lebih pelik, penggalian dihentikan tiba-tiba, kawasan ditutup dan tiada laporan penuh diumumkan. Rakyat tempatan percaya penggalian sebenar telah menemui sesuatu lebih besar, tetapi dirahsiakan demi keselamatan nasional. Di bahagian tengah semenanjung, Gunung Tahan dan Gunung Jerai dikaitkan dengan amalan lama, pertapaan dan lokasi pendam ilmu. Ada yang mengatakan gunung-gunung ini bukan sekadar tempat keramat, tetapi juga bank semula jadi yang digunakan oleh para sultan terdahulu untuk menyimpan artifak penting seperti manuskrip, senjata keramat, bahkan emas diraja. Cerita dari orang asli dan penduduk kampung sekitar sering menyebut tentang batu hidup, gua berkunci bunyi dan penunggu tidak berwajah yang menjaga kawasan tertentu. Beberapa ekspedisi moden yang cuba masuk ke gua-gua ini diganggu cuaca ekstrim, hilang arah atau peralatan elektronik rosak secara misteri. Apakah ini sekadar fenomena alam atau petanda bahawa tempat itu kawasan larangan? Dulu, orang mencari harta karun berbekalkan mimpi, firasat dan petunjuk dalam hikayat lama. Tetapi zaman telah berubah. Hari ini, pencarian khazanah Melayu lama dipandu oleh teknologi moden seperti radar penembus bumi, GPR, sonar imbasan CC, LiDAR, Light Detection and Ranging, dan drone pencari haba. Alat-alat ini mampu mengimbas struktur bawah tanah, menembusi dasar sungai yang berlumpur dan mendedahkan sisa tinggalan yang tertanam sejak ratusan tahun. Tetapi teknologi sahaja tidak cukup. Banyak kawasan dipercayai menyimpan harta sejarah berada di lokasi berisiko tinggi. Sungai Musi di Palembang, contohnya, penyelam tempatan terpaksa menyusuri dasar sungai yang berlumpur tebal.
hampir sifar jarak pandangan dengan risiko diserang buaya air masin. Mereka menemui patung emas, cincin diraja dan manik-manik purba, tetapi dengan risiko maut sebenar. Beberapa penyelam cedera, malah ada yang hilang arah dalam kegelapan air keruh. Namun, cabaran terbesar bukanlah cuaca, buaya atau medan berbahaya. Sebaliknya, birokrasi, perebutan hak dan penguasaan undang-undang warisan. Di banyak negara Asia Tenggara, mana-mana artifak yang dijumpai secara rasmi menjadi milik negara. Ini menyebabkan ramai pemburu harta melakukannya secara senyap, menyebabkan artifak dijual di pasaran gelap, bukannya disimpan di muzium. Walaupun segala halangan ini berlaku, minat terhadap pencarian khazanah Melayu semakin meningkat. Beberapa institusi kini mula menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menganalisis peta lama, memadankan teks hikayat dengan bentuk muka bumi moden dan menjejaki anomali geografi. Drone dengan kamera haba digunakan untuk mengesan gua tersembunyi, manakala LiDAR dari udara mendedahkan tapak purba di bawah hutan tropika yang tebal. Seperti apa yang berlaku di Kemboja untuk Kota Angkor. Mungkinkah Malaysia dan Indonesia akan temui kota yang hilang? Peninggalan raja yang tertanam. Masa akan menentukan. Tetapi satu hal pasti, pencarian ini melibatkan satelit dengan pelaburan jutaan ringgit dan kadangkala ada campur tangan asing. Dalam pencarian harta ini, muncul persoalan yang lebih dalam. Adakah kita benar-benar mencari emas dan permata? Atau kita sebenarnya sedang mencari identiti bangsa yang dirampas secara halus oleh penjajahan? Ramai pengkaji menyedari bahawa sejarah Melayu telah ditulis semula, dijadikan bangsa penyair, nelayan dan petani semata-mata. Tapi mitos harta karun ini menentang naratif itu. Ia menunjukkan kita pernah menjadi pemilik kekayaan luar biasa, empayar pelayaran dan pengetahuan tinggi. Maka, pencarian ini bukan soal harta fizikal, tapi soal harga diri bangsa. Dan itulah yang cuba disembunyikan oleh tangan-tangan halus dalam sejarah. Walau sudah ratusan tahun berlalu, pencarian ini tidak pernah berhenti, dan setiap usaha ini, kecil atau besar, adalah sebahagian dari gerakan besar, gerakan menuntut kembali warisan bangsa. Sama ada benar akan dijumpai emas, keris sakti atau manuskrip purba, itu soal masa. Yang lebih penting ialah kita sudah mula bertanya, mula mencari dan mula sedar siapa diri kita. Dan di situlah letaknya harta sebenar. Terima kasih kerana menonton dari awal hingga habis video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan butang loceng notifikasi, tekan butang like, join dan butang share. Kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikan komen di bawah jika anda mempunyai pandangan atau teori sendiri tentang apa yang dibincangkan pada video ini. Teruskan bersama saya di channel ini untuk lebih banyak lagi kisah-kisah menarik dari sejarah yang kurang diketahui. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum, salam misteri dan pengetahuan.